وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla sekali lagi kita dapat bersama-sama untuk kita dengan kita dalam tafsir Al-Quran ataupun dalam tadabbur, yang mana mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kita dalam tadabbur ayat suci Al-Quran dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman, sebagaimana yang disebut tadi bahawa surah Luqman yang akan kita bincangkan insya-Allah, sebahagian daripadanya kita tak akan sempat membicarakan secara keseluruhan daripada surah Luqman, tetapi kita akan membicarakan sebahagian daripadanya, iaitu surah yang ke-31 dalam Al-Quran, surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW, yang berjumlah 34 ayat. Yang berjumlah 34 ayat. Yang mana surah Luqman ini berada dalam mushaf pada muka surat 411. 411. Dan ia berada pada juzuk yang ke-21. Surah yang ke-31, juzuk yang ke-21. Dan nama surah Luqman ni diambil daripada seorang yang disebut sebagai Al-Hakim. Al-Hakim yang bijaksana, iaitu Luqmanul Hakim. Luqman yang bijaksana, Luqman Al-Hakim. Siapakah Luqman? Adakah beliau seorang Nabi? Atau bagaimana? Para ulama berbeza pandangan tentang kedudukan Luqman Al-Hakim itu. Apakah dia seorang Nabi ataupun tidak. Tetapi yang rajihnya, para ulama menyatakan beliau bukanlah seorang Nabi, tetapi seorang saleh, orang saleh, atau boleh kita sebut sebagai wali Allah, yang kisahnya dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah Luqman ini, yang antara lain nak menunjukkan tentang kebijaksanaan Luqman dalam mendidik anaknya. Itu poin yang sangat penting. Di samping daripada kisah-kisah ataupun perkara-perkara lain yang dibincangkan dalam surah Luqman, tetapi antara perkara yang sangat penting yang dibincangkan ialah tentang bagaimana pendidikan Luqman ataupun didikan Luqman terhadap anaknya. Namun begitu tuan-tuan, kita secara ringkas kita lihat surah Luqman ini. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala memulakan surah Luqman dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ni apa tuan-tuan? Huruf muqatta'ah ini huruf-huruf hijaiyah yang didatangkan di permulaan surah. Yang mana apa maksud dia? Setengah terjemahan Al-Quran dia kata wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah mengetahui maknanya huruf muqatta'ah.
Contohnya, surah Luqman ni dimulakan dengan apa? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim, apa maksud dia? Sebahagian dalam kitab-kitab terjemahan, dia kata, hanya Allah mengetahui maksud dia. Sebab tak tahu makna. Alif Lam Mim ni huruf lah. Alif, huruf Lam, huruf Mim. Itu dipanggil huruf muqata'ah. So, apa makna dia? Tak tahu. Namun begitu, sebahagian ulama' seumpama yang diketengahkan oleh Syekh Abdul Fattah Salah Al-Khalidi. Beliau menyatakan dalam buku beliau, Mabahis I'jazul Quran, Al-Bayan fi I'jazul Quran, beliau menyatakan bahawa huruf muqata'ah yang didatangkan dalam Al-Quran ini adalah nak menunjukkan kepada mukjizat Al-Quran itu sendiri. Nak menunjukkan kepada mukjizat. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu bahawa ayat-ayat suci Al-Quran ini dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah yang sudah diketahui huruf-hurufnya itu oleh masyarakat Arab. Mereka menggunakan huruf itu untuk komunikasi seharian mereka. Nak bercakap, guna huruf-huruf tersebut. Nak menulis, guna huruf-huruf tersebut. Tetapi, huruf-huruf itulah yang membentuk Al-Quranul Karim. Sekarang ini, kalau mereka tidak menerima Al-Quran, Allah mencabar mereka untuk mendatangkan ayat yang menggunakan huruf-huruf tersebut. Huruf-huruf yang sama yang mereka gunakan seharian itu. Untuk mereka mendatangkan satu surah seumpama Al-Quran. Itu sebagai satu cabaran kepada golongan yang engkar kepada ayat Al-Quran. Ini yang disebut sebagai i'jaz. I'jaz Al-Bayani. Iaitu i'jaz dari sudut Al-Quran itu sendiri. Dia melemahkan sesiapa sahaja yang menentangnya dengan tidak dapat buat apa-apa. Sebab itu bila kebanyakan ayat selepas huruf muqata'ah, Allah akan datangkan berkaitan dengan Quran. Selepas huruf muqata'ah, Allah akan datangkan ayat yang berkaitan dengan Quran. Sebab dia ada related tentang Quran. Itu huruf-huruf ni lah yang membentuk Al-Quran. Dan huruf-huruf ni lah kamu, orang musyrikin, orang Arab, memang menggunakannya dalam kehidupan mereka. Sekarang ni, cuba datangkan satu ayat yang serupa dengan Quran. Datangkan dengan menggunakan huruf-huruf yang sama. Sudah tentu mereka tidak mampu. Kerana apa? Kerana mereka lemah. Kerana Quran itu mempunyai mukjizat. Baik. Itu secara ringkasnya lah pemahaman Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Sebab itu, sebab Alif Lam Mim, huruf muqata'ah, Allah Ta'ala menyatakan tentang apa? Tentang itulah tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat Al-Quran. Kitab, ayatul kitab tu maknanya ayat-ayat Al-Quran yang Al-Hakim, yang bijaksana, yang penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Al-Hakim ni kita tahulah maksud dia apa. Iaitu kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, maksud dia adalah bijaksana. Adalah bijaksana. Sesuatu yang hebat. Sesuatu yang mempunyai kebenaran. Hikmah. Hakim juga adalah hikmah. Jadi, tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Kitab itu menuju Al-Quran. Al-Hakim yang mengandungi hikmah. Al-Quran itu penuh dengan hikmah dan pengajaran serta kebenaran yang kukuh, yang hebat, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi panduan. Sebab itu ayat seterusnya, hudan wa rahmah lil muhsinin, yang menjadi hidayah, petunjuk rahmat bagi orang yang al-muhsinin, orang yang nak bersikap ihsan, yang nak mengerjakan amalan-amalan yang baik. Jadi, maknanya, Allah Ta'ala pada ayat-ayat yang pertama dalam surah Luqman ni, Allah Ta'ala menceritakan tentang Al-Quran. Al-Quran itu yang penuh hikmah, yang memberi hidayah
Al-Quran kitab hidayah. Walaupun dalam Al-Quran ni, pelbagai aspek tema ada dalam Quran. Sains pun ada dalam Quran. Matematik pun ada dalam Quran. Ilmu psikologi ada dalam Quran. Semua ilmu ada dalam Quran. Tetapi Quran itu adalah memberi hidayah, kitab hidayah. Dan memberi rahmat kepada orang yang muhsin. Muhsin ni orang yang bersifat ihsan. Ihsan ni orang yang nak melakukan kebaikan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa mereka itu? Orang yang nak beramal dengan amalan yang baik itu. Yang dapat rahmat, dapat hidayah daripada Allah. Alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Iaitu mereka itu ialah orang yang mendirikan salat. Itu yang pertama sekali. Orang yang dapat hidayah Allah, orang yang dapat rahmat, orang yang sentiasa nak melakukan kebaikan, nak mencari redha Allah, orang yang mengikut petunjuk Al-Quran, mereka itu tidak akan meninggalkan salat. Mereka itu akan melaksanakan ibadat salat. Itu merupakan ibadat yang paling utama selepas kita mengucap dua kalimah syahadah. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah seorang itu dia baik macam mana sekalipun, tetapi kalau dia tidak mengerjakan salat, maka dia adalah orang yang jahat sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Kerana dia tidak tunduk kepada Allah. Kerana dia tak sujud kepada Allah, sedangkan itu merupakan kewajipan yang pertama dan utama. Mereka yang mendirikan salat. Sebab tu kalau kita lihat kes-kes yang berlaku pada hari ini, kes-kes gejala sosial ke, ada satu baru ni kes seorang anak memukul ibunya. Bukan kata penagih dadah. Kalau penagih dadah mungkinlah dia tengah khayal. Dia lakukan itu tanpa kesedaran. Tetapi dalam kes yang biasa, seorang anak ini dia tak puas hati terhadap ibu dia dalam beberapa isu. Lalu, kerana tak puas hati punya pasal, dia maki hamun dan mengeluarkan kata-kata kesat kepada ibunya. Dia menumbuknya, dia mencekiknya. Tetapi sang ibu ni, dia tetap sayang anak dia. Dan dia tidak buat laporan polis di atas pukulan tersebut kerana takut masa depan anaknya. Tetapi si anak itu tidak ada belas kasihan. Menghentuk ibunya, kepala ibunya ke dinding dan sebagainya. Bila diselidik, budak ini, seorang yang berumur awal 20-an. Bila diselidik, didapati bahawa perkara pertama dia tak solat. Itu. Kebanyakan kes-kes umpama itu, hatinya gelap. Hatinya gelap. Maka dengan sebab itu dia tidak ada peri kemanusiaan. Hatta kepada ibunya sendiri dia boleh menderhaka yang seumpama itu. Kerana apa? Kerana dengan Allah pun dia menderhaka. Kerana Allah yang menciptakannya, dia tak solat, dia tak tunduk sujud kepada Allah, dia tidak ada rasa perhambaan diri kepada Allah. Sedangkan solat itu merupakan perkara yang awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara pertama yang akan dihitung oleh Allah di hari akhirat adalah solat. Sekiranya percaya, maka percayalah. Yang lain, kalau tak percaya solat, yang lain pun tak percaya. Dan seterusnya, selain daripada solat, yang merupakan hubungan langsung seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga menyebut tentang wa yu'tuna zakah. Mereka yang memberi zakat, mengeluarkan zakat, yang merupakan hubungan manusia dengan Allah dan sama manusia, iaitu untuk menyeimbangkan ekonomi. Ekonomi dalam keadaan keperluan hidup sama manusia itu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memperkukuhkan hablum minallah, hablum minan nas.
Hubungan dengan Allah, solat. Hubungan dengan manusia, zakat antaranya. Jadi maknanya kedua-dua itu perlu diseiringkan. Dan solat dan zakat ini dia seiringan. Hatta disebut oleh Syekh Al-Qaradawi, iaitu dalam buku beliau Al-Ibadah fil Islam, beliau menyatakan bahawa ibadat solat dan zakat ini dua ibadat yang banyak sekali disebut oleh Allah dalam Al-Quran secara beriringan, menunjukkan kepentingan zakat itu seumpama kepentingan solat. Ada riwayat ada menyatakan 32 kali disebut dalam Quran tentang bagaimana diiringan antara solat dan zakat. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mana menjadi khalifah setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang penting yang dia lakukan, yang dinampak, yang dikenang sampai sekarang adalah memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat. Sayyidina Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang lembut, tetapi apabila berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada kepentingan zakat itu yang tidak boleh diabaikan, lalu Sayyidina Abu Bakar mengambil langkah untuk memerangi golongan yang tidak mahu, yang enggan mengeluarkan zakat setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum bil akhirati yuqinun, dan mereka itu orang yakin tentang hari akhirat. Orang ini tuan-tuan, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bersifat muhsin, yang ikhlas sungguh kepada Allah, mereka itu yakin dengan hari pembalasan. Ini satu bentuk keimanan. Sebab apa? Sebab apa kita nak jadi baik? Sebab kita yakin kepada hari pembalasan di hari akhirat. Kita semua akan diadili oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Kita akan diadili dan diberikan pembalasan seadil-adil. Maka dengan sebab itulah kita perlu menjadi orang yang baik, orang soleh di atas dunia ini untuk kita mendapat pembalasan yang baik di hari akhirat. Keimanan itu akan membentuk diri kita menjadi orang yang baik. Tetapi kalau seseorang itu tidak beriman kepada hari pembalasan, hari akhirat, maknanya dia tak peduli apa yang lakukan atas dunia. Dia tak akan peduli benda baik ke benda buruk ke, asalkan ikut nafsunya sahaja. Kenapa? Kerana dia tak yakin dengan hari akhirat. Sebab itu, satu ketika ada yang seorang pakcik, dia berjumpa dengan saya selepas daripada kuliah maghrib yang saya sampaikan di satu tempat. Pakcik itu, ketika itu, dia datang ke rumah anak dia di tempat itu. Jadi, dia bukan orang situlah. Cuma lepas daripada kuliah, solat isyak, dia datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, kebetulan pada malam tersebut kita bincangkan tentang tajuk Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar, iaitu konsep amar ma'ruf nahi munkar, menyeru ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Lalu pakcik itu datang dan menyatakan, Ustaz, saya ada seorang jiran. Jiran saya tidak pernah ke masjid. Saya tidak tahu dia solat ataupun tidak. Tetapi yang pentingnya, yang saya nampak dia tidak pernah ke masjid. Lalu ada inisiatif untuk Al-Amru bil Ma'ruf, mengajak kebaikan. Saya satu hari mengajak beliau untuk sama-sama ke masjid. Lalu apa jawapan jirannya itu setelah diajak untuk ke masjid? Jirannya menyatakan, kalau semua pergi masjid, siapa nak masuk neraka? Begitu lancang mulutnya, menyatakan sedemikian. Kalau semua pergi masjid, siapa nak masuk neraka? Jadi orang begini, dia tak akan peduli soal nak jadi baik tak baik, nak solat jemaah tak peduli. Sebab apa? Sebab dia tak yakin pun dengan syurga dan neraka, dengan pembalasan di hari akhirat. Bahkan dia sewenang-wenangnya seolah-olah mengofferkan dirinya untuk masuk neraka. Dia kata kalau semua jadi baik atau semua pergi masjid, siapa nak masuk neraka? Maknanya seolah dia nak offer diri dia masuk neraka. Sebab apa? Sebab timbul daripada ketidakyakinan. Tidak beriman walaupun zahirnya Islam, dalam IC-nya Muslim, sabut Hari Raya Aidilfitri, sabut Ramadan, contohnya. Tapi sambutan itu semua adalah adat semata-mata. Tidak diasaskan kepada ibadat,
yang dia tidak didasarkan kepada keimanan. Ini satu perkara yang sangat-sangat bahaya. Maka dengan sebab itu, pentingnya untuk beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat sangat-sangat penting sebab dia akan mendidik diri kita dengan keimanan itu. Sebab itu kalau kita lihat banyak hadis Nabi SAW, Nabi akan gabungkan antara beriman kepada Allah dan hari akhirat. Contohnya Nabi sebut, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik ataupun dia diam. Hendaklah dia bercakap perkara yang baik ataupun dia diam. Dua perkara tersebut sahaja yang perlu dilakukan. Dua yang. Nak bercakap baik ataupun diam. Bagi siapa? Maka la yu'minu billah wal yawmil akhir. Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi digabungkan antara keimanan pada Allah dengan keimanan kepada hari akhirat. Itu banyak hadis-hadis yang menyebut sedemikian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya Allah Ta'ala menyatakan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudhil. Tak bagi ayat tu kan? Ayat tu sampai ke wabil akhirat yuqinun. Okey, lepas tu ada lagi, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat yang kelima. Konklusinya, bila mana mereka beriman, mereka salat, mereka keluar zakat, beriman, akhirat dan sebagainya, mereka itulah kata Allah, ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang yang tetap mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang berjaya. Jadi golongan ini, golongan yang menunaikan salat, golongan yang beriman, golongan yang keluarkan zakat, golongan yang patuh kepada Allah Ta'ala, golongan yang menyedari bahawa Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai satu perlembagaan dalam kehidupan, maka mereka itu orang yang berada mendapat petunjuk daripada Allah. Ulaika ala hudan min rabbihim, berada pada track yang betul, pada track yang lurus. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika muflihun, dan mereka itu golongan yang beroleh kemenangan dan kejayaan. Jadi kita semua nak kepada kejayaan, nak kepada kemenangan. Al-falah, sebagaimana yang dilaungkan di dalam azan, hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Baik, seterusnya kita lihat ayat yang ke-6. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di antara manusia itu, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, orang yang memilih lahwal hadith, membelajarkan hartanya kepada cerita-cerita dan hiburan yang melalaikan. Liyudhilla an sabilillah, yang menyesatkan mereka daripada sabilillah, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bighairi ilm, tanpa pengetahuan sebenar. Wa yattakhidhaha huzwa, dan ada pula yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan, huzwa, ejek-ejekan. Ulaika lahum azabun muhin, dan mereka itulah orang yang akan beroleh azab yang menghina. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi dalam ayat ini, kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang bagaimana golongan yang tidak mahu berpegang kepada Al-Quran. Wa minan nas, ada di antara manusia ini, mayashtari lahwal hadith,
iaitu ada yang mempergunakan perkataan yang tak berguna, yang menyesatkan manusia daripada jalan kebenaran, iaitu mereka menjauhkan diri daripada kalam Allah Subhanahu wa taala, maka tak mau dengar, maka tak mau ambil manfaat. Bahkan mereka lebih suka mendengar nyanyian-nyanyian, hiburan-hiburan, dan juga sesuatu yang melalaikan dengan tujuan untuk menjauhkan diri daripada Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Ibnu Jarir At-Tabari telah menceritakan, iaitu tentang beliau pernah mendengar daripada Abu Sahb Al-Bakri, beliau pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud. Ketika ditanya tentang maksud firman Allah wa minan nas man yashtari lawal hadis ini, apa maksud dia? Maka Ibn Mas'ud menyatakan bahawa yang dimaksudkan adalah nyanyian. Nyanyian yang menyatakan bahawa tiada Tuhan. Nyanyian yang sengaja untuk menjauhkan daripada Al-Quranul Karim. Dan itu yang disebut oleh Ibn Mas'ud. Maksudnya, mayashtari lahwal hadis itu. Mereka yang kita sebut tadi, manusia yang mempergunakan perkataan yang tak guna, lawal hadis itu, lahwal hadis itu adalah nyanyian, dan juga ada pada pandangannya nyanyian dan juga seruling, music. Apa maksudnya tuan-tuan? Apa maksudnya ini? Sebab kalau kita melihat kepada apa yang dinyatakan oleh para ulama tafsir, sebenarnya dia ada kaitan. Dia ada kaitan dengan golongan musyrikin. Yang mana ketika mana Al-Quran disampaikan, kepada mereka, mereka ada yang antara mereka telah mengupah penyanyi-penyanyi wanita yang bernyanyi, yang bermusik, yang sebagainya, supaya orang tidak mendengar Al-Quran. Itu tujuannya. Nak menjauhkan diri manusia daripada Al-Quran dengan menyajikan sesuatu yang melalaikan, yang menghiburkan, tetapi menghiburkan dalam konteks yang melalaikan. Maka dengan sebab itu, kita lihat orang tersebut, kalau kita lihat pada zaman jahiliyah, nama dia An-Nadhr bin Haris. An-Nadhr bin Haris, dia telah keluarkan Iraq. Jauh juga tu, dari Mekah 1,400 km. Pada masa itulah, jauh. Dia pergi, An-Nadhr bin Haris ini, pada zaman jahiliyahnya, kalau ikut pengkisahan ceritanya, beliau pergi ke Iraq dari Mekah untuk membeli alat-alat muzik, nyanyian, dan juga penyanyi-penyanyi. Dan pelipur-pelipur raya lara cerita-cerita Parsi, Rostom dan sebagainya. Tujuan dia apa? Dia bawa alat muzik, dia bawa penyanyi-penyanyi ini. Tujuannya semata-mata untuk memesongkan orang ramai daripada mendengar Al-Quran yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh kita katakan bahawa peranan An-Nadhr bin Harith ni, dia buat kerja macamlah peranan media pada hari ini, yang nak meningkat dakwah Rasulullah SAW. Hari ini boleh dikatakan media lah yang kadang-kadang dibuat dengan cara yang melalaikan, yang cara menghanyutkan daripada orang membicarakan ataupun mentadabbur ayat suci Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran. Gitu. Sebenarnya zaman dulu macam tu juga. Zaman Nabi SAW. Yang mana ada golongan ni, antaranya disebut oleh para mufassir An-Nadhr bin Haris ini. Dia sengaja mengambil upah ataupun mengupah dengan alat-alat muzik, dengan penyanyi-penyanyi. Jadi,
dengan dilagukan, ditarai gelekkan mungkin dan sebagainya, melalaikan orang untuk seronok happy apa semua, maka mereka tidak berkesempatan untuk mendengar ayat suci Al-Quran. Bahkan mereka tidak ada keinginan untuk mendengar. Dan sebab itulah, macam kita sebut Imam Ibn Kathir, yang sebut dalam kitab tafsir beliau menyatakan, yang dinukilkan juga daripada Allah bin Mas'ud, menyatakan bahawa ayat ini berkaitan dengan nyanyian dan juga alat musik, hiburan. Allah menceritakan tentang ada manusia yang memang suka memilih dan membeli cerita-cerita dan perkara hiburan yang melarakan, bertujuan untuk melalaikan diri dan manusia yang lain daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud lahwal hadis itu adalah cerita-cerita dan perkara hiburan yang melalaikan. Itu maksud. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Kalangan manusia itu ada yang suka atau mencari lahwal hadis, cerita-cerita dan perkara-perkara yang melalaikan, untuk mereka beli, untuk mereka bawa cerita tersebut untuk melarangkan manusia daripada memperoleh dakwah Al-Quran. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Maksud membeli ni apa? Yashtari. Wa minan nasi may yashtari, itu dalam bahasa Arabnya membeli. Apa konsep membeli? Di antara kalangan manusia itu ada yang membeli lahwal hadis. Membeli perkataan-perkataan yang melalaikan. Siapa maksud dia? Para ulama bincang. Beli ni beli macam mana maksud dia? Ada setengah ulama dia kata beli ni beli sungguh. Beli macam dia mengupah penyanyi-penyanyi. Beli alat muzik. Termasuk cerita-cerita batil untuk dihidangkan supaya manusia tidak fokus kepada Al-Quran. Sebab itu Al-Wahidi dia kata, ia termasuk orang yang membeli alat-alat permainan, alat-alat nyanyian dan muzik seperti seruling, serunai dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mendekat orang daripada agama dan Quran. Memang tuan-tuan, kalau muzik digunakan dengan cara melalaikan, memang dia sangat-sangat melalaikan. Ada orang, dia boleh mendengar hiburan tersebut dengan dia tidak ingat apa-apa. Mana dia mengabaikan semua perkara-perkara yang lain. Baik. Imam Ash-Shawqani dia kata, lahwal hadis ialah cerita karut. Semua benda yang mendekat daripada kebaikan, sama ada nyanyian ke, cerita yang melalaikan ke, cerita-cerita bohong ke, termasuk menyebarkan cerita-cerita palsu, hadis-hadis palsu. Ini juga termasuk lahwal hadis. Hadis-hadis palsu. Banyak hari ni, zaman kita pun banyak, dengan cara zaman kita lagi dahsyat. Antara ciri hadis palsu, pahala yang melampau, cerita yang terlalu ajaib dan pelik. Maka menjadi tanggungjawab kepada kita untuk semak dulu hadis tersebut. Jangan terima terus. Sebab hadis palsu ni, antara cirinya, amalan sedikit tapi dia punya pahala gila-gila punya. Banyak sangat. Macam dulu, kalau lagu-lagu Muharram baru ni disebut tentang 9 dan 10 Muharram. Siapa puasa 9 dan 10 Muharram dapat pahala 1000 kali haji, 1000 kali umrah, 1000 kali mati syahid. Itu nampak sangat hadis palsu. Sebab apa? Memang tidak ada riwayat macam tu pun. Memang puasa 9-10 digalakkan, betul. Amalan Nabi SAW puasa 10 Muharram, tapi tak adalah hadis yang menyatakan sedemikian. Jadi, kita boleh menyemak. Boleh tengok. Kalau tengok hadis tersebut didatangkan dalam keadaan yang hebat sangat, dia punya apa? Kita kata ganjaran dia, dengan sedangkan amalan tu sikit aja. Jadi kemungkinan ianya adalah hadis palsu. Jadi kena cek dulu. Terutama kita nasihatkan juga kepada para asatizah, para penceramah, para pendakwa, para ustaz, para ustazah yang hari ni pun kadang-kadang tak teliti dalam hal ini. Dia kira YouTube, dia kira dalam media sosial hari ni, dia cerita, dia tengok rupanya cerita dia ambil daripada hadis palsu yang dia sendiri pun tak tahu. Sebab tu kena semak dulu untuk sebelum menyampaikan bahaya perkara seumpama ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi, bila bincang tentang lahwal hadis tadi, hiburan yang melalaikan, persoalan bagaimana dengan nasyid kita pada hari ini? Yang juga ada muzik. Bagaimana? Adakah ia termasuk dalam ayat ini atau bagaimana?
Syekh Wahbah Zuhaili berkata berdasarkan tafsir Al-Qurtubi, dia kata ada beberapa hukum tentang nyanyian dan muzik. Kalau kita lihat ya, nyanyian dan muzik ni ada beberapa hukum. Yang pertama haram. Haram itu ialah yang sesuatu yang melarangkan. Seperti nyanyian-nyanyian yang menyebut tentang wanita, menyebut tentang seks, menyebut tentang arak, menyebut tentang perkara lucah, ganas, puja syait, macam lagi lah apa nama macam ni, ini haram. Itu dibincang oleh para ulama. Yang kedua harus, jika nyanyian mengingatkan kita tentang benda-benda baik, tentang nasihat, ada unsur-unsur yang kita sebutkan tadi. Itu pun diperlukan pada hari-hari keramaian, banyak perkahwinan, hari raya, dalam musafir. Tapi jangan melampau dan berlebihan sampai muzik dan nyanyian menjadi rutin kebiasaan. Macam menu utama, sedangkan dia menu sampingan je sikit-sikit, nak release tension saja. Kalaulah dia jadi menu utama, tetap tidak dibenarkan. Kerana dia bukan menu utama. Baik. Sehingga akan kadang-kadang sampai tahap orang ketagih dengan muzik ni. Ada setengah-setengah firqah itu nak berzikir pun kena ada muzik. Kalau tak ada muzik, tak ada zikir. Macam tu. Ini disebut oleh almarhum Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengulas isu orang yang berzikir menggunakan muzik. Maka dia menyatakan mereka ini khusyuk pada zikirnya atau muziknya. Kalau khusyuk pada muziknya, maka tidak dapat apa-apa. Bukan yang dapatkan zikir. Baik. Jadi, begitu. Maknanya, para ulama ada yang mengharuskan muzik pada keadaan-keadaan atau waktu tertentu yang tidak melalaikan. Macam apalah, pasal perkahwinan, orang bermain muzik, contohnya gendang, kompak. Tapi tak seharusnya bermuzik dalam masjid. Itu tak seharusnya lah, tak sewajarnya. Kerana ia merupakan tempat ibadat, tidak boleh nak mengganggu orang solat dan sebagainya. Begitu juga nyanyian-nyanyian yang dilakukan oleh wanita yang bukan mahram, maka ia tidak boleh kerana menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah. Baik. Selain daripada itu, kalau kita lihat dalam ayat ini juga menyatakan tentang bagaimana mereka menjadikan agama itu sebagai ejekan. Mereka mengejek. Mereka tidak menerimanya. Mereka menggunakan pelbagai alasan untuk mereka menjauhkan orang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan ulaika lahum azabun muhin. Bagi mereka azab yang sangat-sangat menghinakan. Tuan-tuan, apa yang berlaku seterusnya? Apa yang mereka lakukan ni kita akan sambung lah kot. Masa tak izin. Assalamualaikum Ustaz. Suara Ustaz hilang. Kami tak dengar suara Ustaz. Terkeluar. Okay, baik. Baik, saya rasa cukup sekadar itu kot perbincangan kita. Masa pun tak mengizinkan untuk kita buka ruang kepada sesi yang kedua. Sesi soal jawab. Nanti insyaAllah kita akan sambung semula perbincangan kita dalam surah Luqman itu untuk menjadi panduan kita bersama. Jadi, soalan. Baik, saya nampak kat sini Puan Hazrina nak bertanya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya tentang muzik ini kan, tentang kasidah. Di tempat saya ni ada satu kumpulan kasidah lah. Kadang-kadang saya ikut sebab jiran buat program, buat aktiviti saya pergilah. Cuma saya nak tanya, kalau saya pergi, selalu jemputan tu kita beritahu wanita sahaja. Lepas tu, tetapi kadang-kadang ada audiens lelaki lah sebab tuan rumah ada sekali kan dan menonton. Jadi dalam keadaan ni macam mana Ustaz? Sebab memang ada darbuka dan ada yang alat yang bunyi-bunyi itulah. Lain tu sebab kasidah berzikir dan selawat kan Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Adakah dikira macam mana Ustaz?
berdosa ke? Perlu kasih tinggalkan ke? Atau macam mana? Baik. Terima kasih kepada persoalan. Qasidah yang dilagukan oleh wanita hanya perlu didengari oleh wanita sahaja. Kerana biasanya qasidah dengan diiringi dengan iringan muzik dan seumpamanya, maka sudah tentulah si wanita tadi dia akan melenggang-lenggokkan suaranya dengan begitu merdu. Maka inilah sesuatu yang boleh membawa kepada fitnah. Sebab itulah para ulama menyatakan bahawa tidak dibenarkan wanita melenggang-lenggokkan suaranya di khalayak ramai. Itu tak benar. Adapun sesama wanita, itu tidak ada masalah. Wanita nak mendengar, tidak ada masalah. Itu sesama wanita. Okey je. Cuma masalahnya tadi adalah apabila golongan-golongan yang bukan mahram, ia turut serta, sepatutnya mereka itu tak perlu adalah. Kerana ini khusus untuk wanita. Dan saya kadang-kadang saya puji masyarakat Arab dalam hal ini. Masyarakat Arab mereka, contohnya kalau buat kunui kahwin, mereka akan ada aktiviti pesta lah, kita kata nak gembira, nak menyanyi, boleh apa semua. Tapi mereka asingkan laki sama laki-laki, perempuan sama-sama perempuan. Dengan nyanyian mereka, dengan happy-happy mereka siap menari lagi, tak ada masalah, benda itu benda harus. Tapi dari kalangan mereka, bukan bercampur aduk. Kita masalah kita sekarang ni bila mencampur aduk. Bila mencampur aduk itulah boleh mendatangkan fitnah yang sewajarnya dihindarkan. Jadi bagi wanita yang mendengar tak apa selagi mana tidak melalaikan. Yang tak dibenarkan ialah pada golongan yang bukan mahram. Itu. Wallahualam. Maaf Ustaz, saya nak sambung. Saya nak tanya, jadi adakah kewajipan saya untuk memberitahu kepada ahli yang lain tentang perkara ni? Ya, sepatutnya kita bagi tahu pada ahli-ahli lain, jom kita qasidah, tapi sesama kita saja. Sesama wanita. Tidak perlu yang bukan mahram jadi tontonan kepada umum, tak perlulah perkara tersebut. Benda tu kita boleh buat. Jadi untuk menjadi ianya sebagai satu benda yang baik, tidak dicampuri dengan perkara maksiat, maka sepatutnya kita buat dengan cara yang betul. Beritahulah, elak bagi tahu. Ya. Baik, masih Ustaz. Ya, ada soalan? Ada lagi ke soalan? Kalau ni apa perjualannya Ustaz kan? Ya. Rasanya dah diam senyap Ustaz, dah jelas pokok. Okey. Baiklah ya. Jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, bermakna sekadar itulah perbincangan kita pada kali ini. Moga-moga insya-Allah sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah, dan moga-moga kita semakin dapat menghayati ayat suci Al-Quran dari semasa ke semasa untuk kita jadikan ianya sebagai panduan di dalam kehidupan kita. Jadi akhirnya marilah sama-sama kita tutup perbincangan kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Profesor Maria Dr. Muhammad Suki atas kesediaan kongsi ilmu ini. Dan itulah pentingnya kita bertadabbur, sekiranya kita dapat ilmu yang banyak ni. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi pada pukul 8 malam ini insya-Allah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.